Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala, yang pada ketika ini kita masih lagi bernyawa, sempat untuk duduk dalam suatu majlis kuliah maghrib, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar terus dapat berada dalam program-program agama seperti ini. Dan kita berharap kehadiran kita pada malam ini dan apa yang kita lakukan pada malam ini akan terhitung sebagai suatu amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan kita lihatkan keuntungannya pada hari yang Allah ta'ala sifatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tiada berguna lagi anak yang ramai, harta yang banyak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat sejahtera daripada syirik, daripada khurafat, daripada dosa dan maksiat, insya-Allah. Sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh tuan pengerusi tadi, bahawasanya Ramadan telah pun hampir, tak berapa hari lagi, 2 hari lagi ataupun 3 hari lagi datanglah Ramadan, satu bulan yang sangat mulia, yang tidak ada tolok bandingnya. Kalau kita nak banding dengan bulan-bulan lain, tak boleh nak banding dah. Hebatnya Ramadan ni, banyak datang kepada kita dalam Al-Quran menyatakan kelebihan-kelebihan peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam. Begitu juga di dalam hadis yang sahih dan hasan maupun yang dhaif, sampai kepada kita tentang kelebihan-kelebihan hari-hari besar di dalam Islam. Di antara hari besar itu ataupun masa yang begitu hebat, begitu berkat, Syahrul Ramadan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi mulianya Ramadan banyak sebab. Di antaranya yang Allah beritahu kepada kita tadi, diturunkan Al-Quran. Quran kalamullah, diturunkan pada bulan Allah. Hebat. Pada malam Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang Al-Quran yang turun di bulan Ramadan ada pada segenap rumah-rumah kita. Bukan kata hilang sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ada belaka. Bulan yang turunkan Al-Quran, bulan Ramadan, 2-3 hari lagi. Jadi kita akan cuba mengingati balik apakah fungsi Al-Quran itu sebagaimana yang disebut oleh Allah tadi, hudal linnas. Al-Quran di antaranya tujuannya ialah huda. Huda ni petunjuk lah, tukang tunjuk. Nak tahu tepat mai aku tunjuk, tukang tunjuk tu huda. Jadi Al-Quran ni hudal linnas, dia tunjuk kepada manusia. Tunjuk nak pergi di mana tu, balan raya ke nak pergi di mana, nak pergi di rumah orang tau, nak berjalan kepada jalan yang benar, Quran lah tukang suluh. Sebab tu orang yang tak ikut Quran, walaupun dia mengaku beragama Islam, maka dia pasti akan diseret ke dalam api neraka Allah. Sama ada mu raja, mu menteri, mu tok guru, mu ustaz, mu perdana menteri, mu menteri besar kena pecah dah, tak ada kira siapa-siapa. Mu bapak wali, mu ulama tasawuf, mu ulama tafsir, mu ulama fiqh, ataupun kita orang kapung,
tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sudah garantilah sesat. Kerana Quran ni huda, dialah yang menunjuk kepada manusia jalan-jalan yang benar. Bukan tunjuk semata-mata tunjuk, tetapi kena turut. Kita tahu dah tunjuk, tahu dah lalu kok ni, pas kanan kiri kanan, lepas tu seterik. Dah gi tak? Dah gi. Kau duduk simpan Quran, duduk tambung-tambung atas robot dua teh, dalam bilik sutir, dalam kereta sutir, dalam kocek sutir. Ikut tak? Nak. Bila kita dah ikut Quran, 30 juzuk duduk di dalam dada sokong orang zalim. Betul tak? 30 juzuk. Ni akhir zaman. Mak rempik sokong untuk guru. Faham? Sokong Islam. Hak 30 juzuk dalam dada, ikut orang zalim. Allahu Rabbi wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Sama-sama dah kita dengar. Jangan kamu tu tak kira mu tok guru Quran, tok guru tajwid, mu hakim musabaqah, mu menyebelahi orang yang melakukan kezaliman, tak ada peduli siapa-siapa, akan dibakar di dalam api neraka. Dah? Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Kita dua perkara yang sangat penting. Sebagaimana yang kita dengar lah. Kalau pergi ceramah-ceramah, kita dengar forum-forum, perbincangan agama, ataupun kuliah-kuliah. Kata ustaz tu, atau tok guru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan Allah lah taufik dan hidayah. Dua perkara. Taufik lain, hidayah lain. Hidayah ni kita nampak jalan. Inilah jalan yang molek. Inilah jalan yang betul. Taufik tu kita boleh berjalan kot tu. Kalau hidayah saja, taufik tak ada duk tokoh situ. Dia tengok orang lalu kat depan rumah dia, ramanya pergi dengar Kakak balik di kabar pula, ramanya balik surah Dia tak pergi. Tak cakap nak bang Tok Bilal, daripada muda Tok Bilal bang, panggil siapa kemampu Tok Bilal, tak mari-mari. Pasal apa? Tak ada taufik. Tak ada kudrah, kekuatan nak mengikut jalan hidayah. Nampak? Sebab itulah kita tengok sekarang umat Islam menjadi penentang yang paling kuat daripada tegaknya Islam di muka bumi. Hak paling kuat beci Islam, orang Islam. Orang kafir dah macam mana? Orang Islam tengok orang pakai serban jelang nak tobik anak mata. Oh, sakit hati nak tengok. Nak gitu, menyakit ni. Ni menyakit orang Islam. Padahal dia Islam tak? Kalau kita dah buat apa yang nak marah dengan orang ngajak? Tak, kita ngajak kata korang tu. Memang tak kata ke pokok kayu. Quran pun kata ya ayuhan nas. Bukan ya ayuhal pokok kayu. Wahai manusia. Maknanya bila dah orang Islam sendiri tak suka kepada Islam, tak ada apa-apa lalu. Berlakulah apa yang berlaku sekarang. Umat Islam, padahal agama Islam yang paling mulia, umat Islam menjadi paling hina. Sebab yang elok adalah Islam, yang tak elok umat Islam. Pasal apa? Nombor satunya Al-Quran, dia tak mau jadikan panduan. Sedangkan sebut dalam ayat tadi Quran hudal linnas. Bila sebut Al-Quran, ada orang yang nak ambil sebahagian saja. Kalau bab semayang, dah boleh ni, padahal sunat pun balah-balah diri. Tok Imam dak mari, Tok Bilal kati. Tok Bilal dak ingat dak baca kunut subuh. Lebih hanya Tok Imam. Tak boleh orang baca kunut dah, rak gini. Baca kunut. Tinggi sangat. Padahal bukan wajib pun dalam mazhab Syafi'i, sunat aje. Siapa merah-merang muka nak marah. Duk balah pula dengan Tok Imam tu, dengan ustaz ni apa? Nak akad masa mana jari ni, masa asyhadu ke masa illallah. Duk balah juga waktu tobik kitab tu, waktu tobik kitab ni. Anak Tok Imam pakai luar ketak, molek ada pusat jelek. Molek ada. Duk bahas perkara sunat, bahas perkara hak khilafiyah. Anak dak sedar, bapak jatah mari ambil kod dapur, rembah kod depan, ambil kod depan, rembah kod dapur. Itu kata umat Islam hina. Pasal Quran tidak menjadi huda, menjadi petunjuk bagi manusia. Lama dah turun Quran ni, 1400 tahun lebih lah.
Nak, mana kalau 1400 tahun dah kita baca buku tu, aling dah lah. Berjuruh dah lah. Nak, budak-budak hak nana pun pergi dengar 2-3 kali jadi berjuruh dah nampak, jadi baik. Baru 2 kali baru pergi surah. Lara 20 tahun. 2 kali pergi surah tu jadi baik dah. Kita daripada kecil beranak tu Quran dia dah tokoh atau umah. Nak, siapa ke besar dak reti-reti juga. Pasal apa? Pasal Quran bagi kita perhiasan gitulah. Duk tahu rumah gitulah. Beli Mekah hak je ada awal larat, cari hak air perademah, cari hak kotak molek, gitu je lah. Peraturan dah ikut. Tujuan diturunkan Quran bukan untuk dibaca saja, tapi dipraktik. Praktik ni kita buat kerja. Arab panggil amal. Buat. Quran kata haram, berhenti. Quran kata wajib, buat. Biar tak pandai baca Quran pun. Tapi kalau pandai baca Quran, boleh baca taranung, boleh baca lagu tu lagu ni, qiraat tu qiraat ni, tapi tak ikut pun hak halal, tak buat. Hak haram gi langgar. Tak ada apa-apa. Kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu au kama qala Rama. Orang yang pandai membaca Quran, Quran laknat atas muka dia. Dia kata sebatang huruf alif, alif kata celakamu. Dia kata huruf ber kata celakamu, mapuh darah. Tu laknat. Sebab apa? Sebab dia baca saja, bukan untuk diamalkan. Nak, macam buat tanding, Terengganu kemarin dulu tanding Quran. Nak, buat tanding Quran, baguslah. Nak, supaya orang ingat kepada Quran. Nah, tapi yang pergi dengar, Allah, mu kepik aku kepik mu. Nak, hak mu kendak celah tu aku bawa kursi ni. Hak nu begitu, hak ni begini, hak pusat jelai paling daga. Nak, sebab apa? Tidak ada roh. Tak ada roh, jadi kelotong saja. Nah, dah hidup ah. Jadi tujuannya untuk kita amalkan. Nak amal dak anda kena tahu, kena dengar. Bila kita dengar baru tahu, oh ni Quran suruh. Memanglah kita mengaji Quran supaya kita boleh baca Quran. Tapi kalau baca Quran saja kita tak dapat lagi hidayah. Dah dapat apa? Dapat fadilat qiraah, dapat pahala membaca. Sesat tetap sesat juga kalau kita tak ikut, walau kita baca bagi petang. Dah, kita tak pandai nak baca, kita belajar. Boleh sebut alif beta, boleh baca. Bila dah kita baca tak cukup setakat baca, kita tadabbur pula, mana perhati benda perintah Quran. Quran kata benda ni tak boleh buat, benda ni kena buat. Begitu. Kalau dengan anak bini begini, kalau bak nikah begini, kalau cerai begini, kalau zakatnya begini, kita pun turut. Bila kita turut, tak pandai baca Quran pun selamat dunia akhirat. Tak pandai baca Quran, ingat alif betul, lepas tu W lalu tu baik. Memang jahil terus, tapi Quran dia ikut. Hak haram tak berani buat, kalau hak maknanya hak wajib tak berani tinggal. Biar tak pandai Quran pun selamat dunia akhirat. Kalau pandai baca, boleh baca belaka lagu benda-benda, tak selamat. Kenapa? Kerana tak ikut pun apa yang menjadi perintah-perintah di dalam Al-Quran. Tujuan kita nak peringat ni, sebab umat Islam sekarang jahil Quran. Nampak? Bila jahil Quran, jahil lah benda-benda lain. Hak asah Quran lah. Nak asah tu Quran. Kalau cek ngaji Quran dulu, tak ada mak dia lagi ngaji hadis tu. Hadis dia ngaji Quran dulu. Jadi kalau Quran buta dah, hak lain saya cakap memang gelak gambar terus. Saya kata halal haram memang ada cara terus. Jadi kita tengok ke depan sekarang jadi lagu tu. Dah li nak salah pihak pemerintah aja. Dah li nak salah kerajaan habis siapa ke rakyat. Nampak? Jadi bengong belaka. Kerajaan pun tak boh kepada akhirat, rakyat pun tak boh juga. Dengan orang kaya, dengan orang miskin, sama-sama habis meninggalkan ajaran Islam. Islam tinggal muluk itu. Tahan seorang tanya nama Islam, tahan seorang tanya nama Islam, rupa Yahudi Nasara. Ni nak peringat balik bulan Ramadan, bulan yang turun Al-Quran. Kalau kita jadikan panduan, takkan ikut Yahudi, takkan ikut Nasara. Dah sekarang ni tu dua orang yang kita ikut.
Sebab tu Allah beri peringat dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara ni, mereka tidak gembira selagi mana kamu semua tidak ikut cara mereka hidup. Bukan masuk agama mereka. Allah dah kata hatta tadkhulu dinahum. Allah kata hatta tattabi'a millah. Nak tattabi'a millah ni ikut. Millah ni cara hidup. Allah dah kata sehinggalah kamu masuk agama mereka. Tak payah masuk Kristian, tak payah masuk Yahudi. Disurah tak apa. Belah mulut tak apa beranak. Tapi besar ikut Yahudi. Yahudi pusat jelek, anak orang Islam pusat jelek. Yahudi orang puan tak tutup kepala, kita tak tutup kepala. Orang Kristian kafir laknat boleh maknanya berpasangan tanpa nikah, kita pergi mari pasangan tanpa nikah. Ada apa? Hatta tattabi'a millatahum. Nah, orang putih mabuk, kita mabuk. Orang putih khaya, kita khaya. Padahal beranak lain-lain. Orang orang putih dia beranak dia pergi di gereja. Nah, dia baptis. Dia bosok atas kepala atas bubung ni air holy water. Kita dak beranak hari tu. Apa benda ni belah mulut panggil tok guru. Panggil tok imam, panggil ustaz, panggil tok bilal. Belah mulut pula belah dengan khema, bukan dengan ayam KFC. Guana yang jadi ikut orang putih. Mak bapak dia tak reti bahasa. Faham? Terengganu ke Kelantan ke Selangor ke tak reti bahasa Melaka mak bapak. Tak reti mak beruk lagi jaga anak. Nak tengok keadaan sekarang. Dah anak puan orang boleh mari ambil di rumah. Orang pernah bertanya Ustaz Ghazali Hasbullah. Orang Selangor dalam radio tahun 89. Ustaz, apa hukumnya seorang ibu yang membenarkan anak perempuannya keluar dengan kekasihnya? Ustaz tu jawab pendek. Ibu itu adalah ibu ayam. Wallahu a'lam. Pendek. Ibu ayam. Faham tak? Orang boleh mengambil anak puang kita, kita ibu ayam. Kalau kita ayah, bapa ayam. Tak reti bahasa. Faham? Anak ni ingat pun dia. Ingat lipai. Orang ni boleh mari ambil. Lipai kita marah orang mari ambil. Anak perempuan boleh mu gendong, aku gendong, mu jerebah, aku ganya. Macam-macam peseng. Hak beranak je kakang, beranak bawah perdu buluh, beranak dalam lokang, beranak dalam jambang sekolah. Laki tak ada. Boleh anak. Hak nu dak cakap nak bini, nang bini. Dak beranak setarang, mandu bandorang. Pasal apa? Nabi kata fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani au kama qala. Mak bapak dia tak reti bahasa, tidak mentarbiah anak-anak mengikut lunas Islam sampai jadi ikut Yahudi, ikut Kristian, ikut Majusi, ikut Hadari dan sebagainya. Tak, macam-macam ni ikut. Sebab tu kita tengok budak-budak ni hak teruk-teruk. Jangan kita salah dia je. Mak bapak dia. Jangan kita salah kerajaan. Tiga golongan akan disoal di akhirat. Mak bapak, guru-guru, dan maknanya kerajaan. Tapi budak mari daripada rumah mak bapak dulu. Tak ada anak bila beranak berat itu jadi pang selalu ada. Beranak tu dia jadi makrak selalu ada. Tak tahu benda lagi. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua baby kalau lahir beranak bersih. Anak kafir ke, anak Hindu ke, anak Tokcia ke, anak MCA, MIC ke, semuanya alal fitrah. Fitrah maknanya bersih, kosong daripada syirik, daripada dosa, daripada maksiat. Mak ayah dia lah yang tak beri agama. Sebab apa tak beri agama? Sebab hak lain beri belaka. Beri belaka, dia tengok hak lain beri belaka. Makan, minum, beri. Tak usah kata anak kita, anak pangang lautan beri makan. Beri makan tak? Anak orang pangang. Kira dia tak beri makan. Hak baru beranak. Beri tak? Beri. Kalau kita bawa beranak, lepas tu beri makan, cari makan, buat balik, sering dengan bapak pangang tu. Betul tak? Mana selalu nak takut? Betul tak? Betul. Gitu, macam orang tina. Jawab kuat gitu. Ni orang pangang tu, dia beranak 5-6 orang anak tu, dia lock saja. Pergi cari makan. Dah kita cari makan tak? Sering orang pangang tu. Beza kita cari akhirat pula. Tu beza. Faham?
Kan dia cari makan pula kalau supi pagi anak ni tinggal duk main. Tak bangun tidur lagi. Dia turun dah. Nak tengah hari buat balik bewok 4 3 kapak 5 kaki sako. Celuk tepung makan. Molek-molek ada. Tak karang pula kura singgang. Molek-molek ada. Cari makan tak susah. Nah, kalau we pitih ke anak-anak we sekolah baru seri dengan Cina jetih. Cina jetih we sekolah nak anak dia. Beri tak? Dah. Kita we sekolah juga. Baru seri dengan Cina jetih. Nak kedai basikal kaki butung. Faham? Apa benda beza kita mencari akhirat? Nah, ni orang bang, orang wak ngajar ada kuliah apa tak mau mari. Nak mengaji kalau hok mengaji dunia pah England. 3 kali tukar kapal terbang. Nak 2 kali beroklah kapal terbang, 4 kali mutah. Nak boleh ke siapa? 5 tahun duduk England. Tinggal habis kapal lama ketuk mati keras pun tak balik dah. Tak apalah haru. Orang ngajar Quran biga rumah. Tak pergi sekarang. Nak tak pergi. Akhirnya mak mati, ayah mati, anak-anak susun kereta depan lambu rumah. Dah siapa ngaji? Tok Imam. Tok Bila. Upah air sirat segelas orang. Nak. Dah siapa orang nguru jadi Tok Imam sembahyang mayat? Orang lain. Ustaz. Dah anak bagi orang sembang. Pasal apa ni? Kita kalau gitu juga lagi. Nak. Ayah ada dalam rumah, tutup dengan kain batik lepas je. Semut masuk ke hidung, masuk ke telinga, masuk ke mata. Dah anak, duduk luar sembang. Mu khatam dia ni, aku 2.0. Mu, aku biang ni. Duduk main gitu. Pasal apa? Pasal kita tak beri ilmu akhirat. Ilmu dunia, tak usah cakap. Dalam hutang Sarawak tu, ada sekolah kebahasaan. Tak usah susah, ha? Faham? Ilmu akhirat. Ni gitu. Lepas tu Quran. Baca Quran, belajar Quran. Anak kita kalau tak pandai Quran ni, kita ni berdosa kepada Allah. Nabi sebut hakul waladin 'alal walid ay yu'allimahul kitab wal adab atau kama qala. Menjadi hak atas anak, menjadi hak kepada anak-anak, dipikul oleh ibu, oleh bapaknya mengajar anak itu al-kitab, iaitu Quran. Kita kena pandai anak kita Quran. Tak pandai nak ajar atau kat guru Quran. Mula-mula belajar tajwid. Lepas tajwid memahami maksud makna-makna Quran. Baru juruh anak kita. Tak? Dan ni ramai mana? Tak pandai baca Quran anak. Tahun 30-an dulu orang tua-tua cerita mana-mana ada orang anak dia tak pandai mengaji Quran. Tak wih tubik daripada rumah. Dia malu 7 keturunan. Takut orang tahu ada seorang keturunan dia tak boleh baca Al-Quran. Lah ni habis kapung. Habis negeri. Bapak jahil belaka. Pasal apa? Nak salah kerajaan saja. Kalau dia sesat yang kita ikut, siapa suruh? Faham? Orang sesat dah, kita ikut. Kita pula sesat. Nak? Mana orang lain reti, kita tak reti. Orang lain ada pertimbangan. Kita ni terpedaya kadang-kadang tertipu. Nak? Al-Quran tak jadi panduan, tali bising. Duk ngadak TV je daripada muda pak tua. Itulah kitab dia. Batu Quran, orang yang ikut Quran, pakaian dia ikut Quran. Bukan makna suruh pakai jubah tu wajib. Tak. Menutup aurat. Orang yang jadikan televisyen tu sebagai tok guru dia, pakai yang gitu. Ikut bising gitu pula. Itulah. Nampak? Sebab tu Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi keterangan. Keterangan ni mana jelas segala apa yang ada dalam Quran. Tak ada benda yang tak jelas. Kalau bab puasa ayat ni jelas. Nak faman kana minkum marida ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Nampak? Barang siapa yang ada kamu itu sakit ataupun musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tak boleh nak puasa. Nak maka puasa ganti pada hari-hari yang lain. Tu jelas. Tu wabayyinatin, sebagai keterangan yang sangat jelas. Contoh ialah semua perkara khabar dalam Quran, sama ada yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, kita nampak hak tertulis. Tapi ulama-ulama nampak di belakang sana ada mafhum-mafhumnya. Nah, itu Al-Quran. Lepas tu kita nak sekarang ni balik kepada generasi yang menjadikan 2 kitab ini sebagai kompas dalam kehidupan. Yang kita dengar sama Nabi kata, taraktu fikum amra ini. Aku tinggal pada kamu 2. Bukan Mercedes ke BMW.
Bukan maknanya gerang tanah dengan gerang rumah. Tak. Iaitulah perkara ni kalau memegang dua ni, lan tadillu, mung tidak akan sesat. Tak, garanti tak akan sesat punya. Maknanya kalau tak ikut sesat. Dua ni kalau mau ikut mau pegang tak sesat. Kitab Allah wa sunnata Rasul atau kama qala. Quran hadis. Quran hadis ni ulama-ulama kita duduk sapa dia ni. Dengar lah. Nah, sebab itulah bila mana ada orang mari ngajar agama dalam kampung tu, orang yang tidak alim, tidak reti hukum agama, dia duduk di rumah tanpa uzur syar'i, tak mari dengar, maka dia menjadi fasik. Nampak? Ini agama kita. Kita semakin jauh semakin tak faham dengan agama. Sebab tu orang-orang Yahudi dia kaji macam mana cara nak suruh manusia ni tak ikut Islam. Bila tak ikut Islam tu agama tu akan runtuh. Cara dia kata supaya nak buat lagu manusia ni tak mau ikut Islam, ialah jauhkan mereka daripada ulama-ulama. Itu. Cara mana kau nak buat jauh pada ulama? Nak kata terang gitu, orang tak mau, orang tahu. Takkan nak kata sahabat, jangan pergi ke orang ngajar, jangan pergi kat tok guru dak baik. Tak apa nak ikut, nampak terang dah lebong. Nah, dia buat benda-benda yang kita bila benda tu ada, kita pergi tengok benda tu, kita pergi cara ke benda tu, dak dang nak cara ke tok guru ni. Tu. Lepas tu dia buat sokang, dia buat hiburan, dia buat menega, dia buat apa. Nah, maka kita dengan perkara-perkara tu ada, jahil tu kiabi. Nah, hak selamat ngaji. Nah, tu hak Tuhan pilih. Hak lain kau ada apa? Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tu sajalah. Nah, Allah mati ayat dalam Quran, dan sesungguhnya majoriti umat manusia tak reti ke benda dalam bab agama. Memang sungguh. Nah, kita bilang adik-beradik kita ada berapa orang? 8 orang. Pak dara berapa orang? Capur dengan anak dara, capur sepupu, capur anak dua pupu. Nah, capur toki tok nyuk. Boleh 100 orang. Berapa orang ulama? Berapa orang reti hukum fiqh? Berapa orang reti ilmu balaghah? Ada. Melainkan hak makan gaji 3 tiala seorang boleh. Faham? Kita jauh daripada ilmu-ilmu Islam, daripada adab-adab Islam, kerana kita ditipu lama dah oleh penjajah. Segenap segi dia serang kita. Kok tali bising, kok drama, kok soal khabar, kok majalah, macam-macam, kok dalam handphone pun mari. Nah, akhirnya mak ayah kita buta dah tentang Islam. Nah, tak nampak pun. Jadi naknya kita ni biar alim dunia, alim dunia, alim dunia. Hak ni pah England, hak ni pah Amerika, hak ni pah Jepun, hak ni pah India, hak ni pah Australia. Tak ada apa-apa. Nah, akhirat dak reti ke benda. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka daripada bab agama mereka dak reti. Oh, dunia jangan main. Kalau diri atas luar motor tengok jauh 1 kilometer lagi dah nampak ikan, nampak gerak gitu air. Tahu dah air hitam. Boleh kata pula 2000 kilo. Tengok gerak air tu tahu dah selayang. Tak ada nampak lagi ikan aling dalam bak ikan. Nak pegang tali je, ikan makan dah tahu ikan apa. Naik dia sungguh hak dia teka dah alingnya. Kalau hak gaul seming tahu dah. Kalau banyak ni nak pecah dapur nak buat gini 5 beg seming, dak lebih sikit. Nak tanya hukum agama buta kayu habis. Dak reti. Kerana mereka hanya alim bab dunia. Ini masalah. Bila kita, pasal apa kita jadi gitu? Pasal kita tak ambuh. Orang yang nak boleh, orang yang cakna. Macam ulama-ulama, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tu dia cakna, dia nak. Allah beri ke dia? Nah, sebab itulah kita peringat balik dengan datangnya Al-Quran sebagai kitab yang penamat bagi segala kitab yang dulu-dulu. Bukan untuk dipertanding, bukan nak buat hiasan bubur dalam gobok atau gantung belakang kereta, bukan. Tetapi kita dengar, kita baca, kita perhati, kita turut. Jangan jadi macam budak-budak belajar kereta. Belajar kereta maknanya kalau gining lain 2 tak boleh potong. Lain kuning tak boleh parking. Kalau saya nak kena siap waktu bik tangan saya kena. Tapi bila boleh lesen berseharang tak ikut. Merah jalan, kuning tembak, hijau wajib dah. Jadi tak ada benda terlalu. Gitu juga. Quran pun lagu itulah. Quran inilah penyelamat kita. Yang kita tengok ramai dah sesat. Kerana tidak menjadikan Al-Quran sebagai orang panduan di dalam kehidupan. Baik.
Dia juga sebagai Al-Furqan. Furqan ni pembeza lah. Dengan Quran ni kita dapat beza dah. Ini orang betul, ni orang tak betul. Orang ni kata hukum ni gini, orang ni kata hukum ni gini. Umpamanya dalam kes mencuri. Nah, ada orang kata mencuri ni hukum potong tangan. Curi potong tangan. Orang ni pula kata, hei, dah boleh buat potong tangan. Kena buat hukum denda RM2,000, penjara 3 bulan. Balah. Lepak, anu waktu bik kerih, ni waktu bik lapak ucik. Tak payah. Ha in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu balas satu-satu benda, asal balas lah. Buka Quran, buka hadis. Quran kata gua mana? As-sariqu was-sariqatu faqtum aydiyahuma ala ayah. Quran kata pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabit kesalahan, kerajaan wajib menjalankan hukum potong tangan. Nampak? Sudah. Baru orang beriman. Ni dah 1400 tahun dah turun Al-Quran. Padang duk main musawakah saja. Tak laksanakan hukum hudud. Tak laksanakan hukum kisos. Kalau hak puasa, tak boleh. Ni wajib ni. Tak boleh, tak puasa. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ustaz kata. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, sedap Ustaz bahang dalam TV. Wajib. Tengok ni. Kutiba makna wajib. Ustaz. Tu ayat 183. 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Guna pula. Dah ada amal dalam negara kita. Wahai orang-orang yang beriman, dituliskan juga hanya dipardukan pada kamu. Nah, iaitu hukum, maknanya kisah dalam bab kematian. Faham ni? Dia main puasa saja. Nah, sedangkan ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syayatin. Nampak? Ti syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab apa? Sebab kalau kamu main ambil sebahagian, bab puasa pakai ayat kutiba alaikumusiyam, ayat kutiba alaikumul qisas, tak pakai. Wala tattabi'u khutuwati syayatin. Kalau kamu buat gitu, maka kamu adalah mengikut jejak langkah syaitan. Sekarang ini jelas di depan kita, siapakah yang mengikut jejak langkah syaitan? Orang yang mengambil sebahagian daripada hukum Quran, sebahagian lagi dah amal. Ini adalah pengikut-pengikut syaitan. Lebih jelas lagi, kita dengar ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, Quran tulis juga, wahai orang-orang yang beriman, judi agak tentu nasib berhala adalah daripada kerja-kerja syaitan. Maka hendaklah kamu tinggal, kena jauh, kamu selamat, kamu berjaya. Nah, lama mana ayat ni turun? 1400 tahun lebih dah. Betul tak? Dalam ni orang tinggal tak pergi arak. Bapak kilang arak Kuala Lumpur. Besar daripada masjid. Nah, ada kilang Kasberg, ada kilang Tiger Beer, ada kilang jenis Tau. Nah, dah negara Islam benda gitu. Nah, orang yang menjalankan, orang yang membenarkan benda ini berada di bumi dia, dia adalah tentera-tentera syaitan. Pemerintah yang reda, yang makan hasil daripada cukai-cukai kilang arak seperti ini adalah pemerintah-pemerintah yang adalah syaitan dah. Sebab Allah kata min amali syaitan. Benda ni amalan kerja-kerja syaitan. Dah kalau kita benar, kita jadi syaitan. Kalau menteri yang benar itu menteri syaitan. Kalau ustaz pun yang benar itu ustaz syaitan. Tak ada kira siapa-siapa. Nah, sedangkan kita pergi di Mekah. Nah, kita pergi di Mina buat benda. Mina. Orang wukuf ke benda Mina? Ke orang sa'i di Mina? Orang buat apa? Melontar tak? Lontar benda situ. Lontar kepala siapa? Kepala syaitan. Dah balik ikut syaitan. Siapa di ni melontar kepala syaitan? Buat benda. Pasal dia tahu, jika pergi ke Mekah melontar. Orang kata sini putih batu. Sini 21 tih. Kutik juga jaga orang bodoh. Nak petang kat ni ni. Kat ni haji, kat ni. Petang. Pung, balik. Ada apa? Kita pergi baling tu, alamat kita tidak akan mengikut orang yang mengikut syaitan. Tu alamat dia. Bukan kita pergi petang syaitan duduk cokoh situ. Faham? Isyarat kita ni musuh syaitan. Syaitan musuh kita. Mana apa jua kerja-kerja syaitan, kita tak akan ikut. Atau orang yang mempertahankan amalan syaitan, kita tak akan sokong. Tapi balik Mekah, molek-molek ada pula dah. Nasih lagi bersama-sama dengan bapak-bapak syaitan. Iaitu orang yang mempertahankan arak dan judi. Jangan main kalau kedai judi. Nak hebat daripada masjid.
Kita pergi naik Genting Highland tu, kasino dia. Kasino yang paling hebat di Asia Tenggara tak boleh lawan, Genting Highland. Tempat yang paling tinggi sekali. Allah, tempat judi letak paling tinggi. Masjid bawah belaka. Nak khabar Islam telah dihina di bumi Malaysia. Dah di atas kali. Nah, sedangkan dalam hadis Nabi kata jangan kalau ada surah di masjid, kita dekat dengan dia, kita buat rumah tinggi pada surah masjid. Tak boleh. Kerana menyebabkan jadi hina surah masjid. Nah, orang kafir tang atas kali kasino. Kita kata apa, tak ada apa. Nah, dan Tuhan kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kamu orang yang ajak orang buat baik, suruh orang buat makruf, larang kemungkaran. Hak ni bukan larang dalam hati. Hak ni larang dengan tenaga, dengan wang ringgit, dengan macam-macam, dengan tangan. Nah, bukan main dalam hati lagu tu. Jadi kita balik kepada keadaan masyarakat sekarang, masih lagi jauh nak menjadikan Al-Quran sebagai model dalam hidup dia. Nah, kita tahu dah kelebihan Al-Quran begini, tapi tidak dalam kehidupan. Buka sekolah agama, tak berapa nak atur anak sekolah. Tak, kita semangat sangat. Tanya takbir, lepas tu biar orang merah hidung-hidung. Nak, tapi nak atur kat tok guru, tak boleh siang dia bangsa atas. Kat gini nak makan benda pula, ngaji agama. Nak ngaji dengan tok guru nak makan ke darah benda kat gini. Nak pok darah pula mari ke bohong, tak siang kan anakmu. Nak atur ngaji dengan tok guru dengan ulama, tak ada siji nak makan benda kat gini. Tok Cha dalam ketik tu. Tak tengok makan benda, makan waktu bepang. Makan nasi tak. Tok Cha dalam ketik tu. Faham? Tupak tau. Bapak orang Tok Cha. Dia masuk dalam duduk pegang sebeh. 3 rahim hantar dayi. Kain kuning. Nak, mana ada hijau, mana ada mebeng apa semua, tak ada. Makan tak habis. Nak, padahal sembah batu. Siapa pergi makan? Batu tu pergi makan dia. Allah Ta'ala kau. Tu tak? Dah? Ada tak ekor boleh makan dia lepas kenyang? Allah Ta'ala. Allah yang satu, Allah yang wahid. Dah dia sembah berala pagi, petang, siang, malam, Tuhan yang makan apa bucik perut-perut. Sampai berok 4 kali sebetul Tok Cha. Banyaknya makan. Kita nak atur anak kita pergi ke ulama, mengaji ilmu Allah Ta'ala, takut Tuhan tak pergi makan. Bodoh. Bukan orang sini ni. Nah, kata-kata bodoh ni orang kapal lain. Nah. Bodoh lah orang Tok Cha, orang Hindu, Parian, Kristian, Padri apa semua makan apa kenyang. Siapa beri dia rezeki? Allah Ta'ala. Dah kita hak sembah Allah 5 kali sebetul. Nah, yang mengaku Allah Tuhan yang sebenar, mengakui tentang kebesaran kerajaan Allah. Kita nak atur anak kita belajar dengan ilmu Quran, faham Quran, hafiz Quran, reti agama, takut dah cerak-cerak cari makan. Berat menandang. Nah, bila kita jahil lah, kita jadi lebih daripada hayawan. Nah, sebab tu Quran ni dia panduan. Sebagai panduan dah. Al-Furqan ni dia membeza. Orang ikut Quran dengan orang dia ikut Quran contoh mudah kan. Dia Islam ni bukan nak halang tina kerja-kerja tu permain apa benda kelakuan apa pekerjaan perbuatan umat manusia, bukan. Dia bukan nak menyekat kehidupan manusia dak. Dia nak beri panduan. Bukan dia sekat. Kalau kita ikut Islam, ikut Quran, ikut hadis, main sokang kau kita. Orang tak mau ikut Quran, tak mau ikut hadis, main sokang kau. Tapi ada furqan, ada beza, ada farak. Nak, kalau jenis ikut Quran, ikut hadis, jenis mengaji agama, main sokang, luar panjang. Tu beza dia. Tu Quran ni sebagai furqan. Faham tak? Ha, jenis tak ikut agama, jenis tak ada tok guru, jenis tak ikut Quran, hadis, main sokang kau, telanjang. Situ beza, situ farak dia. Siapa yang cepat jadi gitu? Quran ni nah. Ikut Quran jadi lain, dah ikut Quran jadi lain. Nah, nikah belaka, dah orang ikut Quran nikah tak? Dah orang dah ikut nikah juga. Tapi ada farak, ada beza. Hak jenis ikut Quran tak ada lah siapa rambut-rambut jelek gitu nikah. Nak, ada tertib training, kalau we makan panggil orang makan di rumah sembelih lembu, sembelih khubal pun. Tak, lelaki duduk suku, puan duduk suku. Tak buatlah berjoget-joget gitu. Kalau jenis hak tak ada ilmu agama, tu beza. Hak tak ada Quran tu sebagai panduan dalam hidup.
Nak siap dengan sanding, siap dengan apa semua-semi bodoh-bodoh ke diri duk ikut ke patut apa dia. Ada orang kafir situ beza. Sebab itulah Quran ni kita ikutlah jadi model kita. Bukan kata bila kita ikut Quran berarti kerja, kereta kena teruk dalam air. Tak. Jadi berjuruh. Tu saja. Harta kita tu tak harta kita. Kita mari dengar kat Tok Guru dak kata, jangan kena tinggal ke Tok Guru ni. Nak kadang-kadang, belanja minyak tak ada. Buat balik mula. Mari kita ni dengar kita ada telinga bawa 400 piti lah kocek. Balik 400 kau. Habis kuat hilang seria, bola kotak surat. Derma. Tu saja. Nak. Bukan kata nak ambil piti. Tak embuh juga. Jadi Kelantan ni alhamdulillah. Kalau Terengganu berat nanang. Berat nanang ni duk. Kalau sebut main habis apa ulu-ulu puas turun habis. Kalau ngajar dak orang. Ada surah 3 orang ngajar. Ustaz, Tok Imam, Tok Bilal. Tok Bilal pun tidur tidur. Pahana pergi rakyat. Ada main buang pampel bandar. Habis turun. Hak ulu, hak duduk bawah jambatan, hak duduk dalam bolong air, duduk atas pucuk cengah, turun habis. Bila ada main. Itu lah. Nampak? Hak tu perkara. Sebab tu kadang-kadang kita ni kes ni lah. Bila kita tak jadikan Al-Quran dan hadis agama tu sebagai suatu perkara yang menjaga kita, mana kita pilih kebebasan, akhirnya kita jadi murah daripada binatang. Tunggu. Murah. Sekarang ni memang anak orang Islam murah daripada binatang. Orang sini panggil benda, animal ke benda? Orang Terengganu panggil binatang, sini panggil dia. Bukan nate ni. Sini nate. Hak dulu. Faham tak? Kalau rimah situ tapi jinung kasar sikit bunyi. Terengganu kasar natang rimah. Oh Kelantan slow sikit. Oh nate rimah. Padahal kalau makan kita mampu bahan tanah belaka. Oh nate natang pun benda dulu. Jadi kalau kita dah ikut agama kita jadi murah daripada menate. Dia gitu. Sini beruk naiknya berapa lah kau? Hak pandai hak tubik sekolah dah. Hak pas SPM. 200 murah mana? Berapa? 500. 500 ya, seka beruk. Kita bagi 50 ya biar beruk tu kita. 50. Tak lepas tak? Tuan beruk kata mu nak beli 5 bula, tali 6 bula. Anak orang Islam ni 10 riyal mu boleh tidur dia pacerah. 5 riyal telanjang bulat selalu. Budak-budak puang. Tahu tak? Liluk prepaid 3 riyal. Benda nak buat. Boleh belaka macam laki bini. Tak ada harga. Maha beruk daripada anak orang Islam. Pasal apa? Pasal mak bapak dia, mak bapak beruk. Bahkan bodoh daripada beruk. Dalil Allah kata, balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat. Sesak daripada an'am, daripada binatang. Anak beruk, hak umur 2 bulan, 3 bulan. Mak dia baru beranak ke dia. Cik kita pergi ambil. Jadi bertim sekarang ambil anak bolang betul orang. Boleh tak? Bercelabai tekok nyetang ni, taring atas kok. Betul tak? Tak cari lagi ambil anak beruk orang beranak. Ambil gendong dengan rezek. Dan anak orang Islam boleh marah ambil. Siapa dia nak ambil? Habis boyfriend lah, itulah, kasihlah kawan sekolah lah, kawan universiti lah. Boleh mari kat berjalan. Mak beruk marah. Gigit orang ambil anak dia. Jerebah kejar. Mak kita tak kata apa. Bodoh daripada mak beruk lagi. Betul tak? Tu kata. Kita kata keras ni nak suruh mikir. Bukan kata nak suruh benda. Macam ayah-ayah gak kalau kata dia bekeng anak-anak bukan peci kan. Nak suruh anak tu berasa seria. Dah lewat main ayahku ni. Mak boleh tahan kiri, ayah dah boleh main. Main benda tu kuduk tangan mak tang kepala aku mampu keras aku. Dia gitu. Pasal keadaan rakyat sekarang ni terlampau-lampau sesat. Kalau kita gosok lebih kurang tak tangga. Kereta kita naik maknanya 15 tahun dah. Dak rajin konyoh, bersekali dak rajin basuh. Lepas tu kita nak buat dengan sapu tangan seluruh itu tangga. Ada. Macam mana kena tang dengan tukur tu. Andah dengan kayu cengap sopaha baru tangga daki. Tebal-tebal 3 inci daki. Ni nukur ni. Dia lagu tu.
Jadi binatang pun mahal daripada manusia. Nah, ini apa? Manusia yang bernama Islam. Kalau beranak hobang telinga kanan, komak telinga kiri. Ambil nama anak Nabi lah, isteri Nabi lah. Nah, anak puang. Nah, bedong kaki takut reyok. Nah, ikat dada baru takut masuk angin. Bulu perut lama, lengan minyak. Nah, besar. Habis jadi macam Yahudi jadi Nasara. Hak rambut kuning, hak rambut putih, hak rambut belang macam-macam peseng. Hak kokok biga taruh tengah, kokok tengah taruh biga. Nak jadi macam geberuk hak duduk dalam hutang. Nah, pasal apa? Pasal mak ayah dak reti bahasa. Dia reti beranak cari makan ke darah, wi balik ke anak bini. Tu saja. Nak beri sekolah tu saja dak berasa kehebatlah tu. Agama tak beri. Bila agama tak beri, jadi macam sekarang. Beruk 500 riyal sekor, budak puang 5 riyal, orang boleh akut dah. 7 jatang, tina sekor. 6 jatang, tina sekor. Anda hantar batanya, anda hantar tong ikan, macam-macam peseng. Tak, sampai sekarang, beribu-ribu dah budak-budak perempuan yang bernama, biar beragama Islam. Hilang kehormatan, terlanyar bongeh dalam internet. Pasal apa? Ni. Pasal beruk mahal daripada manusia. Dia gitu. Kambing tu kalau hak hidung dah pok, hidung waktu, hak telinga panjang 700 lah ni hak jatang. Nak 100 riyal dak wi ah. Nak 300 dak lepas lagi. Nak 100 setengah boleh ronding. Budak puang lah ni 10 riyal, 30 riyal, 20 riyal boleh nak likut. Nak buat ke mana? Tahu tak? Ni masalah. Kita fikir benda-benda lagu ni apa jadi gini? Ni dia tidak jadi petunjuk bagi dalam kehidupan. Kena lebong di TV, lebong di lawak kabarnya, tipu dia para pendusta. Akhirnya kita dah ingat perjalanan kita yang sebenar adalah akhirat. Duk kejar ke dunia, duk kejar ke cari makan, tak ada benda-benda pun akidah sebagai penahan dan seumpama. Jadi insya-Allah sebulan Ramadan yang akan datang, kita terpaksa masuk lagi dalam kursus yang diwajibkan oleh Allah. Tiap-tiap tahun kita di kursus. Kalau kita kursus lah, kita pejabat, kita ada pejabat ni, kita bos pejabat, kita majikan, kita kursus pekerja kita supaya kerja-kerja mereka bertambah baik. Bila kerja mereka bertambah baik, maka mutu pengeluaran dan seumpama dia akan bertambah. Maka Allah faham kita ni banyak silap, banyak kurang dan seumpamanya. Maka Allah wajibkan kita menyertai kursus Ramadan selama sebulan. Mudah-mudahan kita keluar daripada kursus Ramadan kayak gini, kita jadikan amalan kita dalam bulan Ramadan terikut-ikut kepada 11 bulan yang lain. Jangan jadi macam tahun-tahun lepas, kursus dah, lepas pada bulan Ramadan, maka tak ada Ramadan. Hak jenis semayang witir, tak ada witir dah. Hak jenis bangun malam, tak ada bangun malam. Hak jenis berjimat cermat, tak ada jimat cermat dah. Kerana dalam kursus tu saja. Jadi tujuannya, supaya kita menjadi baik, kita dapat berakhlak, sebagaimana kita baik dan berakhlak ataupun kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Bulan yang begitu berkat, jika nak dibandingkan dengan apa jua waktu yang ada pada kita, tidak dapatlah kita nak bandingkan dengan kelebihan bulan Ramadan. Kerana di dalam bulan Ramadan ni bulan diturunkan Al-Quran. Dia juga sebagai petunjuk bagi manusia, apa jua yang kita perlu ada di dalam sana. Sama ada kita nampak atau tak nampak, tetap ada. Macam-macam hukum pun. Jadi kita balik semula kepada Al-Quran dan Sunnah. Dialah yang paling utama. Hak lain tu dia mengikut saja. Ulama selama mana ulama tu dia ikut Quran, kita ikut dia. Dia tak ikut Quran, tak boleh ikut. Nak sekarang namanya jenis cari makan. Cari makan lagu mana? Bukan ngajar sekolah. Ada orang kata kalau ngajar sekolah makan gaji haram. Tu tak kena pula. Ada orang kata kalau tu imam ada gaji tak sah ikut. Tu ngaruk dah pula. Bukan gitu. Cari makan ni maknanya mereka kerana duit punya pasal, mereka menyembunyikan perkara yang sepatutnya disampaikan kepada manusia. Tu barulah dipanggil ulama yang cari makan, jual agama beli dunia. Kalau setakat maknanya ngajar jadi ustaz boleh gaji, tu tak haram pun. Kalau setakat maknanya jadi tok bila, tok imam boleh gaji, tu tak haram. Pendapat jumhur ulama mengharuskan ada gaji. Kerja qadi, kerja mufti, kerja tenaga pengajar dan sebagainya.
yang kata jual agama ni yang Allah sebut innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila. Hak ni orang-orang yang ada ilmu, patu dia sembunyi benda tu, tak mau khabar. Sebab tak mau khabar, wa yashtaruna bihi samanan qalila. Nak harap gaji, nak harap pendapatan. Sebab tu tak mau khabar. Kalau khabar korang, memang betul orang jadi baik, tapi dia tak dapat gaji, tak dapat pendapatan. Ulama-ulama ni juga memang ramai di dalam negara kita. Nak, kalau perkara yang terang-terang jelas dah haram, tak kata apa. Tak. Kalau hak benda hak dak macam haram, mana hak ada khilaf duk sibuk benda lagu tu. Kalau bercakap benda haram, kena hak kita hak ayam cak ayam bawah ni. Kalau orang atasan dak haram lah pula. Oh, sedap buat forum perdana, mengajar dalam TV, kuliah lah apa semua. Oh, cerita tentang aurat. Nak, dia kata aurat ni tak boleh orang perempuan ni. Rasulullah kata orang perempuan bila dah dewasa hanya boleh tunjuk tangan dan muka saja. Hal lain tak boleh, haram. Nak, sedap gamuk. Orang pun telefon, ya ustaz, dah kalau bini menteri warna pula, pala daga anak menteri tu hak pakai kain skirt warna pula ustaz. Ustaz jawab kena, oh minta maaf, talian telah terputus. Rancangan tergendala pula. Dah jawab. Sebab saat ni ya. Wa yashtaru nabihi samanan qalila. Kalau jawab, orang tak panggil aku tubik dalam TV. Tubik dalam TV 1,500 sejam. Nak, tubik sekejap pun paling tak ada 800, 900 ribu. Nak, rela mana buang piyah, buang serbang, pakai sokok. Nak, ikut korang. Dia ulama ni tak ikut orang ikut kita. Ustaz nak masuk boleh, ustaz kena buang serbang. Kena pakai sokok hitam. Oh, tak apa lah, tak apa. Dah ulama kepala otak apa gitu. Kalau ugut dengan bunuh tak apa lah. Nak cari makan tak salah. Kan dia ada pakaian ulama. Pakaian qadi dia ada. Nak. Dia bukan barang. Pakaian tu imam dia ada. Orang kita orang awam tak apalah. Tak ada kena-kena. Nak, ni tak kalau ustaz nak mengajar dalam rancangan ni, ustaz boleh pakai piyah masa gebang. Lah ni habis dah. Nak. Kalau bergawal tak habis tak apalah. Pakai tas, pakai kuk, sokok tinggi, tu pegawai takbir atau pegawai bank. Ni tu guru. Ngaji syariah, ngaji usuluddin, ngaji fiqh. Dia orang suruh buang serbang, pasal nak boleh 500, sanggup buang. Ni bukan. Bila kita lemah gitu, maka apa yang keluar daripada mulut kita hanyalah daripada mulut, tak akan masuk di dalam hati orang yang mendengar. Itu aja. Nah, dia ada pakaian kan, dia mesti ada dia. Ada orang kata, tak kira pakaian guna-guna pun apa ada pada pakaian. Tu cakap bodoh. Pakaian penting, mesti ada pakaian dia penting. Nah, kalau terapik, kita takkan bebas pakai. Nah, mesti pakaian sesuai, seluar dia kena ketat. Nah, kasut bok, seluar kena masuk dalam. Seluar pula kena kecek, kalau seluar besar masuklah atas. Faham? Mana sesuai dah. Jadi kita buat terapik, pakai kain pelekat belaka, baju lengan mana? Baju lengan saku. Nak, tak nyanyi ke terapik, kalau lebah, geluling habis, cabut habis kulit-kulit. Nak, bomber kena pakai luar pendek, baju Melayu, tak nyanyi ke dia? Mana sesuai dengan pakaian dia? Askar kena pakai baju gini, kena pakai baju kurung dengan baju maxi. Nyanyi lah. Dia ada pakaian, begitu juga ulama. Begitu juga Tok Imam. Ni kadang-kadang Tok Imam Allah tengok lemah Tok Imam pakai baju. Nak, betul dah tak wajib pakai jubah, pakai agak juru sikit. Neh, jadi besar kat belakang daripada jadi Tok Imam. Tok Imam baju bunga, baju nombor. Macam seolah-olah dia tak belajar. Kan tak boleh pakai baju nombor. Baju ada tulisan dalam semayang. Jangan. Kita pakai, duduk belakang. Tok Imam kena jaga. Nah, duduk belakang, sabarlah. Bukan Tok Imam. Ni Tok Imam ada tulis belakang. Nak, dulu kini selamanya. Bang, berat Tok Imam lagu tu. Nah, ada boleh gitu. Ada. Dan ni ustaz lain ni duk ngajar-ngajar ada-ada tengok Allah, ngepakaian Allah. Dah lah tak pakai sokok. Nah, bojeng bih pada mak lepik bojeng ustaz. Nah, cikat cokeng lah kocek. Nah, baju Adidas, baju Puma apa benda ni. Betul dah mengajar betul, tapi adab-adab. Dia ada adab kau. Tak penting kau adab ni. Macam kita semayang dak, kalau kita pakai topi keledas sah Tok Imam. Sah kau, tapi orang nak ikut tak sedap. Tu kedok Tok Imam ni. Tu kedok ni. Nah, tapi tak ada ulama kata tak sah. Nah, tu bila pakai baju hujang bang, ada apa? Boleh bang kau, tapi pelik orang kata ke tak apa sara ke tu bila isak gang. Nah, tapi itu batu adab-adab walaupun benda ni nampak macam remeh, dia penting kau.
Jadi kita ni bila kita duduk orang datang, kita ni sebagai ikutan bagi orang bawah. Kalau kita dah orang takut kita begini, macam mana kita nak bawa orang? Orang kampung ni dia orang buta. Dia nak nitah jadi orang kelabu mata orang kampung ni. Dia orang kelabu mata nak nitah jalan, dia kena cari orang cerah. Tiba-tiba cari orang buta pula piping dia. Dengar dia lenyek masuk bawah lori trailer. Jalannya sibuk. Kita kehidupan kita di dunia, kalau kita ikut orang yang mana gelak gambar dah, tak boleh pun nak piping kita, kerana kita hak gelak dah. Cari orang buta pula tolong piping. Jadi insya-Allah Al-Quran, oleh kerana dia turun pada bulan Ramadan, kita sekarang baca selah 12 hari tak apa. Bulan Ramadan kita pulung banyak sikit. Yang comelnya satu juzuk. Satu juzuk baca Quran. Boleh tak satu juzuk? InsyaAllah. Satu hari satu juzuk. Bukan kita nak kata orang sini baca Quran. Nak beri peringatan. Nak beri peringatan. Satu juzuk ni dia 20 muka. 20 muka ni 10 lah. Setiap lepas mayang kita baca 2 lah. Lepas zuhur 2 lah, 4 lah dah. Lepas asar 2 lah, 6 lah. Lepas maghrib 2 lah, 8 lah. Lepas isyak 2 lah, 10 lah. Satu helai ada 2 muka. 10 lah, 20 muka. 30 malam, tamat suti Quran. Rasulullah khatam 2 kali bulan Ramadan di depan Jibril alaihi salam. Bulan Ramadan kita buat bulan qiraah, bulan tertib, bulan murattal. Supaya tengok-tengok, mudah-mudahan berkat dengan bacaan kita di bulan Ramadan, Allah panjangkan umur kita, dapat kita hayati pada bulan-bulan lain. Quran tu hidup di dalam diri kita. Walaupun kita tak dapat lagi nak menunaikan sebuah negara Islam, tapi kita sekurang-kurangnya tegakkan sebuah keluarga Islam. Keluarga Islam ni bukan keluarga yang membuang kemodenan, bukan. Keluarga Islam ni yang macam lain juga. Cari makan juga. Pakai kereta, pakai motor. Modern tetap modern. Tetapi ada batasan-batasan. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Hak ni molek, hak ni tak molek. Tu beza kita. Sebab apa? Dengan panduan Al-Quran. Dalam kita nak mengikut, nak beramal dan seumpamanya, janganlah kita ta'asub ataupun sampai kepada melakukan perkara-perkara yang tidak ada sumbernya, walaupun daripada ulama sekalipun. Kadang-kadang pelik-pelik tengok, nak semayang dia kata kena duduk dulu tempat sujud, diri kejam mata ingat Kaabah, gostang akak takbir. Mari dua ni nak tahu hak jenis Nabi akak dekat tangan, dekat ke telinga, kat bau, dia main akak kat perut saja gitu. Dah kan Nabi kata sallu semayang kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana aku semayang. Nabi semayang ni kana nabiyyu iza qama ila salah qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibahi au kama qala. Nabi ni bila dia nak semayang, dia berdiri, dia kata Allahu akbar, Nabi angkat tangan berbetulan dengan bau. Allahu akbar, gitulah. Cukup mudah. Akak berbetulan hazwa mankibah ni bukan makna kena ukur dengan kayu gitu. Lebih kurang. Yang kita pergi akak tinggi gitu apa? Ada yang akak tinggi akak Allahu akbar. Ada bawahnya Allahu akbar. Macam ge sakit, macam ge wak kenyuk bau. Kadang-kadang ditengok dengan orang kalau sama jadi tak molek, dia buat pelik sikit. Pelik nampak hebat. Ada ke orang bodoh gitu? Tak ada hebat, ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah hebat. Yang kita tu apa? Allahu akbar. Mari dua ni. Dah tak sah kabur tadi baju hujang sah mayang. Tapi bodoh tengok orang. Kan Nabi kakak tangan Allahu akbar. Mudah jelah. Hak sah dah ittiba'us sunnah. Kalau kata sudah ada ulama, tak apalah, tak sunnah pun ada ulama boleh tahan dah. Biar khilaf mazhab pun boleh tahan. Ni tak ada reka terus. Benda mudah. Pasal tak belajar. Ada ke hak belajar nak lebih ada orang. Kita kata dia nak dia minta doa, ada doa hak pelak-pelak ke? Dia tak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dak rak tu orang ramai nak hak ni, khawasul khawah. Hondo nak hebat lagi di mana? Nak wirid ke mu nak Tuhan? Mu nak nama ke besar, mu nak Tuhan? Kita maksud kita Allah Subhanahu taala je. Ni kita semayang 5 waktu Tuhan beritahu. Kalau Tuhan beritahu suruh hidup pula belaka, hidup pula belaka. Luar pendek belaka pasal Tuhan beritahu. Dan ni Tuhan dak buat kita suruh semayang. Tuhan beritahu suruh mari dengar, dengar. Pasal tu kasih ke Tuhan, tu saja. Kalau Allah kata jangan semayang, kalau mu semayang aku tak berahi kamu, kita tak semayang. Dari mana semayang? Dah Tuhan suruh. Ni gitu. Kita tak puasa lagi. Kerana Allah Taala inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillah. Lillah tu khalis. Nampak?
tulus ikhlas kerana Allah. Jangan pula kerana malu ke orang puasa. Nak, lepas anak bunyi, mana ayah puasa tahun ni? Kalau tak puasa. Nak, mak dia kata, no, Tok Besang dia ada mari ni. Malu ke Tok Besang? Mari duduk 3 hari puasa, ayah tak je puasa. Bukan kerana lillah, lil Besang. Faham tak? Tu. Tok Besang pula hak mari pun tak je puasa, puasa juga. Malu ke Tok Besang hak sini? Sama-sama tidak lillahi rabbil alamin. Nah, kita ibadah kadang-kadang ibadah dah, tapi nak ni tidak kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana Allah Ta'ala ada apa? Hak ringan, berat jadi ringan, hak ringan tak apa kata. Nah, tapi kalau kita ada niat-niat hak lain, lepas tu ibadah kita kadang-kadang tak boleh pun menjadikan kita ini hidup mendapat keberkatan. Hidup ni kita dapat kelapangan dan seumpamanya. Sebab ibadah kita tu ada masalah. Kuat dah berzikir tapi ada masalah. Berzikir awak ni karuk saja. Nah, kadang-kadang dia nak lebih lagi. Dia tanya kita, dah kalimah zikir afdal ni lebih kali benda ustaz? Kita kata la ilaha illallah. Oh tak boleh lawang. Dia kata dah tu rendah lagi. Tadi dia tanya. Rupanya nak test market tak? Gak gitu tang selipar atas muka. Dia tanya tadi pun dia zikir afdal sekali. Kita ingat dia nak amal. Kita kata lah la ilaha illallah. Dia kata tak. Hak besar sekali kalimah Allah, Allah, Allah. Nak besar lagi Allahu, Allahu. Ada juga jenis gini. Nabi kata afdalu ma qultu. Napa? Wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Kalimah yang paling hebat sekali yang aku sebut. Yang Nabi aku semua sebelum aku sebut la ilaha illallah. Kita kata hak lain hebat lagi. Kita pandai ada Nabi. Nampak? Dah kalau kita pandai pada Nabi, tak jadi umat Nabi ya. Cari umat suku lah, macam Selangor. Haji Kahar. Tak? Nabi khabar dah afdalu ma qultu. Kalimah yang paling afdal, yang paling lebih. Afdal ni dia isim tafdil tak? Daripada fadlun. Afdal maknanya lebih. Kalau fadlun tu lebih dah. Tapi lebih afdalu, lebih daripada segala yang lebih. La ilaha illallah. Lawang lagi, dinok lagi. Tujuan nak dapat kemuliaan jelah, nampak hebat dan sebagainya. Matu ngaji kita ikan apa cari bigai dobik ni. Pacul bo bagus dalam ngaji. Paineng beli kereta. Molek ada bahan interest. Dan kan Nabi kata la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidah. Nampak? Wa syahidah wa katibah. Tak, Allah laknat yang beri makan riba, yang tukar makan, kerani tukang tulis, 2 orang penjamin. Nah, muduk ngaji kita atas tasawuf. Wirik tasawuf, wirik tarekat, sebeh gatung tekok. Nah, tak cukup gatung tekok, gatung dalam kereta, tapi membuat benda yang haram, benda syariat. Nah, ni kata. Pasal apa jadi gitu? Pasal niat kita tak betul. Kalau niat kita betul, Allah jaga mu itu. Daripada awal dah kita nak kebenaran. Kita nak Allah Ta'ala. Bukan nak cari kemuliaan manusia dah. Allah bimbing hak mu. Tak usah kata kita. Kalau beranak, mak kapir, ayah kapir, toki kapir, tonyuk kapir. Akhirnya mati dalam Islam. Pasal apa? Ada letak dalam hatinya nak kebenaran. Darah dia kapir, Tuhan akan iring sama. Akhirnya nak mati masuk Islam. Nak? Tak usah kita, lebih lagi Tuhan bimbing. Nak? Tapi dah kita renyok. Dia gitu. Nah. Dia ada tujuan lain, ngajar nak faham pitih, nak suruh orang kata hebat, nak bang nak suruh orang puja suara dia, dia lah sedap kali bang lalang muking ni. Nak jadi semua tu semayang nak faham pitih. Kalau tak ada pitih tak mau semayang. Benda-benda tu karuk belaka. Tak siapa Tuhan belaka. Tapi jangan kata kau orang. Nak dia tengok orang semayang banyak, dah ada orang pitih 10 riyal, 5 riyal, dia isi minyak, dia kata ada ikhlas tu, jangan kata gitu. Jadi celupar mulut pula. Lok ke dia asal kata lah. Mana-mana tahu kita tak tahu dalam perut orang. Ada orang dia buat celupar mulut. Serbang sawaku atas kepala. Tak jaga benda-benda lagu tu. Dan kan ma yalfizu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita kata sepatah pun ada raqib atid sebelah ni duduk tulis mo. Jadi kita buat pengajaran lah. Jangan kata ke orang itu. Ni Tok Imam ni memang orang WPT ambil tu memang tak ikhlas ni. Jangan. Mana tahu tak ikhlas. Mungkin benda lain, mungkin nak isi minyak motor dia, mungkin tak ada kena-mena dengan semayang. Yang kita kata gitu buat apa?
Lain ada tulis atas belakang baju dia cok belaka. Persatuan solat jenazah orang yang tidak ikhlas. Ada bahagian pasir putih. Boleh tahan. Nah, ni tak nampak. Jadi benda ni buat penjagaan untuk kita. Untuk orang selama tidak ada bukti husnuzanni. Itu saja. Yang pertama kita nak selamat diri kita. Nombor dua anak bini kita. Kemudian jiran-jiran kita. Seterusnya negeri dan negara kita. Tapi jangan kita nak negeri saja Islam, diri kita tak Islam. Lelah saja. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dulu. Nombor dua wa ahli. Mari dengan wa atah tu. Nah, wa bukan wa ma'iyah. Bukan berserta. Dan jubah tu hendaklah anak isteri kamu. Nak wa qaddimu li anfusikum kan? Dulu dirimu dulu. Ni kadang-kadang kita lupa pula hak anak-anak. Ayah duk ngatik surah, anak duk tepi sungai. Anak ayah surah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebeh kayu kokar, kira orang Mekah 1800. Faham? Sebeh saja. Orang Mekah kita jumpa ni, janggut sampai kat pusat ni. 2-30 orang duduk belakang kubur Nabi. Bangun kecing je. Plastik je pegang. Kok 2-3 riyal. Tak berhenti bertahun-tahun zikir. Kita kaya kokar. Tapi tak apalah dia minat kaya tu. Nak khabar. Kalau ayah duduk surau, ayah duduk sejid, dah duduk pondok, duduk dengar, anak kita tak jaga dengan kita. Nampak? Dah anak lu pendek lelaki. Pakai gelang tangan rata tekok. Macam geberuk naiknya. Ayah Tok Imam. Nampak ke ni? Pasal dia tak faham ni. Ku anfusakum wa ahlikum nara ni. Nampak? Bukan mana jaga diri kamu dan biar anak kamu bahan lara. Kan gitu? Maknanya jaga diri kamu dan anak kamu jangan beri kena api neraka. Nara tu api neraka. Ayah pengerusi masjid. Anak orang mari ambil kamu tu sikap. Boleh mari ambil. Dia nak boleh. Kita nak gendong ke orang puang ni boleh. Bukan kata tak boleh. Nabi kata illa ma'azi mahrami itu maknanya kena ada mahram teman. Ada mahram tak apa? Boleh tak kalau ada mahram? Kita gendong orang batin ni. Boleh tak? Boleh Pada mahram dia. Kita duduk depan rezek, belakang kita ayah dia, belakang ni baru batin ni. Boleh tak? Boleh Tu tak mesti. Dia ada cara dia. Dan nak pergi duana, kau pandang nak pergi duana pun nak gendong Ke tak boleh? Ada tu kata tak boleh? Boleh Tok Guru mana kepok boleh kalau tak boleh. Melainkan mahram tu kecil baru tak boleh. Bawa adik kecil bagi patah. Konon-konon mahram nak gendong awet bagi patah. Dan siapa teman ni dalam raga? Suami apa? Setahun setengah. Tu tak reti ke benda. Nak mu beli belong biar skrin ada apa? Kau duk jilat skrin. Mu main belong lain tepi patah. Gitu nak faham gitu ni. Panduan hidup agama tu lah. Tak ada agama, tak ada panduan hidup. Dua saja. Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Wak mari apa pun Quran hadis. Dalam beramal pun kena ada ilmu. Dalam beramal ada lebih-lebih. Nak puasa sebulan bulan Syaban awak tak beri. Nak puasa sebulan bulan Rejab tak boleh. Padahal boleh dah kita gagah. Nabi dah weh. Iza intasafa Syaban fala tasumu. Bila separuh dah bulan Syaban, jangan puasalah sunat. Melainkan orang yang puasa dah hak wirid. Hak Senin kami. Dah, saya nak puasa benar. Tak boleh tak sah. Nabi kata barang siapa yang hebat sangat, gagah sangat, sehat sangat, lepas sangat, warak sangat, puasa Nabi Daud. Nabi Daud selang sehari. Mana sebulan? 15 hari sebulan. Sebab apa? Sebab raja bulannya Ramadan. Kalau kita sebulan dah Syaban puasa, Ramadan bulan jadi sehari. Mana martabat lebih? Lebihnya Ramadan pasal orang puasa sebulan. Hak lain dah puasa sebulan separuh. Maknanya nak buat ibadat ni jangan ikut suka gitu. Dia ada peraturan. Macam sembahyang subuh tak? Kalau kita pakai akal kita, zaman lain ni kita nak pergi atas anak gitu gini, nak tubik kelau, nak teruk buka derah, nak pergi teruk unjang main, nak tubik awal. Kita sembahyang subuh pukul 3 pagi apa? Tuhan kau sayang tak faham tu ke 3 pagi? Tak boleh. Tak boleh. Inna salata kanat 'alal mu'mina kitaba mawquta. Sembahyang ni kewajipan yang ada waktu. Awal tak boleh, lewat tak boleh. Lepas habis waktu, orang bangsa mayang lahu, orang banggarik mayang asar. Ada kat jenis gitu. Dia ada waktu dia.
Macam haji dia ada tempat dia. Nak pergi tawaf Mekah. Tukar kita buat tawaf di Putrajaya pula. Tak boleh. Ikut akal tak boleh. Dia kata kena akal ni sebagai raja, betul dah raja. Jika berlandaskan Al-Quran dan Sunnah baru jadi raja akal kita. Dia pun nak bimbing saja. Dah tak ada sandaran. Jadi kalau kita dalam beribadah pun tak ada sandaran, maka Allah tak terima. Apatah lagi kawan kita, sahabat andai kita, anak beranak kita nu yang tidak ada pedoman hidup, tak kena tak kening, tak tahu ke benda. Tak ada akidah, tak ada halal haram, tak ada fiqh, tak ada syariat. Siang ke dia. Tak reti ke benda. Sejam suku ni. Sini masjid jauh. Dekat lah. Sembahyang jemaat di ni lah. Tapi siapa lah kak kita masjid dah boleh ngajar. Masjid dekat rumah boleh ngajar. Fardu ain tak boleh kak. Fardu ain. Tak boleh ngajar. Masjid kat rumah kita tu dulu kita ngajar ramai lah, tak ramai mana ada 300 orang, 400 orang. Ustaz lain ramai lagi 1000 orang, 800 orang. Bila dia merata dia ambak terus. Dia ngajar, dia ngajar. Yang boleh ngajar orang yang sokong dia. Seorang ustaz dah. Iaitu malam dia ngajar 7 orang. Masjid tu muat dalam 4000 orang. 7 orang ni. Tiang ada 25 batang. Orang ngajar, dengar 7 orang. Jadi banyak tiang pada orang. Ni masalah. Ni cerita lah. Sana. Kalau faham, aku faham. Lepas hari ni saya ngajar di Masjid Besar Negeri, Kuantan. Bagus dia. Orang faham, dia hak kaki-kaki ni lah. Kaki-kaki politik ni kata tak apa. Ustaz ngajar sini tak apa. Tapi ustaz jangan kata pada pemimpin-pemimpin kami. Jangan kata nama, kata bahan gitu tak apa. Jangan sebut nama. Dia bagus ni tu. Mana boleh ngajar? Dia kata katak-katak jangan sebut nama. Orang faham. Ini boleh ngajar. Ustaz semai kamu ngajar Kuantan. Boleh bulan 6,000 orang. Tak macam Terengganu berat nanang tu. Terengganu kita duduk kampung kita ke semayang masjid kampung kita. Marah. Dia besar sekali pada ulama JKK. Jin kucar kampung lagi. Besar pada ulama, besar pada guru besar pada waktu universiti. Guru besar setuju dah beri batuan buku teks pada budak ni, JKK tak setuju, tak boleh beri. Padahal guru besar tu ngaji universiti. JKK jauh 3 tembok gini nyeti. Faham? Nak marah ni. Ini nak khabar cerita akhir zaman, bukan nak khabar hal politik ni. Cerita akhir zaman manusia ni bertuhankan kebendaan, fitih dan sebagainya. Quran tak ada main. Tanding saja boleh. Kita jangan jadi gitu. Insya-Allah, alhamdulillah ni Kelantan ni alhamdulillah. Kalau kita kalau orang-orang kita pergi duduk lain negara, bagus kata Kelantan. Bukan bagus pun, dia sama je kalau susah-susah kau. Tapi maknanya Islam memerintah. Walaupun tak siapa kita nak buat serema, tapi ni qada yang kita ada. Alhamdulillah. Ma la yudruku kullu, la yudruku kullu. Benda yang kita dah boleh nak ambil serema, jangan tinggal serema. Tapi kita Terengganu berat. Ngajar marah. Ngajar marah, ceramah marah. Main buah musim yang jual. Main buah musim tembok bunga api. Mak pening tengok. Tu nak, tapi itulah ujian lah. Dia ujian. Yang lakunya kalau duduk pergi negeri Terengganu tu nak pergi Kelantan ni. Tapi singgah Pasar Payang. Jadi laku juga. Nak pergi mana? Nak pergi Kota Baru pula. Jadi matlamat Kota Baru lah. Kalau Kota Baru tu duduk di Kuantan, balik awal dah Terengganu. Tak ada nak mari dah negeri Terengganu. Jadi budak-budak pun siapa muak. Macam-macam hiburan ada. Macam-macam benda yang memosokkan minda dan sebagainya. Di sini alhamdulillah. Kita boleh besarkan anak. Pondok ada tok guru ramai. Di ni tak banyak pondok 5-6 butir. 5-6 butir ada pondok. Seluruh Terengganu tu 5-6 butir ada. Tak besar macam sini. Jadi sini senang ada pilihan. Bukan makna wajib kita kena hantar anak ngaji pondok segema. Ada juga anak bagi anak jadi arkitek. Mesti ada juga bagi anak jadi apa benda doktor. Ada bagi anak jadi tok guru. Ni main doktor belaka. Tak ada dah bagi anak tok guru. Apa pesan kan nak kalau cikgu tanya jadi benda jadi doktor
Kalau cikgu tanya nak jadi arkitek deh, jangan khabar lah lain, tak ada. Ada lah budak-budak di khabar nak jadi ustaz ada. Nak jadi mufti ada. Nak jadi ahli tafsir ada. Nak. Doktor arkitek. Lah ni penuh doktor lah kapung. Orang cocok dengan doktor pakar ada larut. Tu doktor. Bahasa mok pesang jadi doktor. Doktor habis kapung. Sini ada jenis gitu. Doktor tu. Arkitek tak ketek barang orang. Tu arkitek. Nampak? Selipar tak ada ngering-ngering bang. Ngebasikal-basikal bahang. Tak usah kata dengan burung. Ngetiang-tiang burung ni bahang. Dah, tu arkitek. Dua tu. Ni nak apa maknanya? Minda kita. Hendaklah kita balik kepada Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis ni pembimbing sungguh. Sebagaimana yang kita tengok sejarah ulama-ulama dulu. Perjuangan dia ni Quran hadis. Walaupun dia ulama-ulama mujtahid beristihad, nak memberikan hukum-hukum yang berbagai hingga berlaku khilaf yang begitu banyak. Tapi dua panduan utama dia, Al-Quran dan hadis. Kita nak beramal, nak berwirid, nak berzikir, itulah. Jangan lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang budak tu dia khabar saya, "Ustaz, saya nak masuk tarekat." Saya kata bagus kan. Tapi nanti lu saya beri belaka lagi. Saya khabar lah. Tamu. Saya nak berhenti dah ngaji dengan ustaz, nak masuk tarekat. Kata sabar dulu, belajar sikit lagi je. Budak tengah baru boleh. Tengah duk masuk kitab Nahu baca Mukhtasar dah. Habis dah Jurumiyah. Kita duk ajar. Daripada erti Jawi boleh nadah Jawi. Degil. Nak lebih. Pasal nak lebih. Padahal dia ada tekatan. Dia tak dapat masa lagi. Mana boleh. Sabar dulu. Sabar. Tak. Dia kata kita takut dia jadi lebih pada kita. Dia kata ustaz takut cemburu, takut dia jadi hebat pada lebih pada kita. La ilaha illallah. Dah pergi andamu pergi ambil tarekat Johor, balik tak kenal tok guru. Tak pergi surah. Dia kata kalau surah doa tak dapat Tuhan. Wirid lepas semayang macam tu imam baca tu Tuhan tak terima. Pasal dah ambil bai'ah. Aduh, sedap ramok. Waktu kalau tinggi sangat, pas dalam neraka. Orang duduk semayang jemaah, tak dengar tebah duduk main gini sebeh. Daripada pakai serban, ni tapi sudu. Dulu duduk main kitab sokmo, ni jual kopi. Faham? Tak ada dah bagian surah masjid. Tak ada kitab, tak ada apa. Duduk main, wirid gantung sebeh gantung tekok. Cakap alang malaku. Mak adik, mak ayah tok ki mati, panggil orang surah juga. Ni banyak dalam masyarakat. Nak lebih. Kau jenis ngaku Imam Mahdi. Jenis ngaku Allah berat-berat lungguh. Imam Mahdi ni siapa? Ni di Selangor ni baru ni ada ke ngaku Rasul. Kau di Johor ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi ni siapa? Ingat Haji Mahdi. Lu ingat siapa-siapa boleh ngaku. Kita ni jangan ngaku. Betul lah. Ngaku benda. Ngaku diri kita sudah Tok guru kita ni kalau kita kata mujaddid ke tok guru kita ni yang bapak alim jangan. Tak apa comel dengar dia orang dak oleh. Tok guru kita alim boleh baca belaka kitab ni benda. Katakanlah. Tapi kita duk cakap mau depan orang tak boleh berasi hati orang. Seolah-olah tok guru orang dak jadi tak pandai di bodoh belaka. Adab-adab berkata. Tapi kita tak ada adab. Kan Nabi kata belajar adab. Dah ni ada alim kita kata alim suka orang. Tak payah. Kalau tak jawab salam untuk guru aku, mu wirid dah dapat Tuhan. Kita jawab tuk mu aja gitu. Kalau kasar mu mari dua ni gitu. Mari dua ni. Kita kata sebutin la ilaha illallah alhamdulillah ikhlas. Tak kira dah belang pakai seluar jin 501 topi sudu rima cok yang duk tadai. Tak ada masalah. Kita sebut sebutin alhamdulillah tamlaul mizan Nabi kata. Penuh timbangan Tuhan akan bayar. Syarat kita beriman. Ni siapa wirid orang surah tak dapat Tuhan. Dia kata apa? Bukan wirid tarekat, tak ada sanad. Sedap gamuk. Mu ingat ayat kursi, mu baca ayat tu Allahumma antas salam istighfar tu siapa baca? Rasulullah baca. Tu kata kita nak pelik. Man syazza pinna. Nak pelik pada orang masuk neraka. Gitu nak pelik, nak hebat. Orang nak Tuhan terima, nak Rasulullah, nak sama dengan Nabi. Ni nak pelik. Hak Nabi tak baca, kita pergi baca.
Nah, kalau benda tu tak salah, dah apa? Membawa kepada salah, bawa kepada riak, bawa kepada wujud takabur, habis licin.